Digital Nasional Berhad Kisaran laksana libat urus. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Yusni Mamat dalam Berita Parlimen. Sesi penggulungan rang Undang-Undang Pembekalan 2022 peringkat jawatankuasa Sidang Dewan Rakyat diberi maklum oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa bahawa kementerian akan meminta Digital Nasional Berhad DNB untuk segera mengadakan perbincangan dengan ahli-ahli Parlimen pembangkang. Ia berhubung model sistem rangkaian borong tunggal. Kerana mereka dah ada buat dengan backbenchers, tak memadai, dia harus juga buat dengan pembangkang. Kita mahu transparan dalam soal pelaksanaan 5G ini adalah kepentingan nasional itu mengatasi segala-galanya dan kita ingin ianya berjalan secara baik dan kita mahu roll out program ini mencapai kejayaan. Itu yang penting bagi kita. Sebab itu saya tidak ada masalah dan saya akan menyampaikan hasrat yang berhormat kepada pihak DNB. DNB, syarikat milik penuh Menteri Keuangan diperbadankan, telah diberi mandat untuk menjadi pihak neutral tunggal bagi melaksanakan infrastruktur dan rangkaian 5G di seluruh negara. Tan Sri Anwar turut menjelaskan kerajaan bersikap telus dalam pemberian tender kepada syarikat yang terpilih menjadi pembekal pelaksanaan rangkaian 5G. Syarikat terpilih perlu mendapat markah tertinggi berdasarkan 3 kriteria ditetapkan. Hanya 4 buah syarikat NEP sahaja yang telah mengemukakan tawaran secara muktamad dalam proses penilaian tender. Dan pada bulan Jun 2021, bulan Mei dan bulan Jun, penilaian telah dilakukan di mana 55% diberikan pada penilaian teknikal, 30% penilaian komersial, 15% penilaian sosioekonomi yang telah ditetapkan untuk menentukan pembida yang berjaya. Ericsson telah mendapat penilaian tertinggi bagi ketiga-tiga kriteria tersebut. Tambah Tan Sri Anwar, ia juga merupakan tender terbuka yang diuruskan oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, syarikat yang dipilih perlu juga mempunyai pengalaman melaksanakan 5G dan membuka operasinya dalam negara ketika ini. Terdahulu, isu itu dibangkitkan Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penggunaan model sistem rangkaian borong tunggal untuk pelancaran rangkaian 5G menjelang Januari 2022 belum lagi dimuktamadkan. Tan Sri Anwar Musa berkata kerajaan mengamalkan sifat terbuka dengan mengadakan libat urus bersama semua pihak bagi mengumpul pandangan mereka terhadap model berkenaan sebelum ia dimuktamadkan. Berdasarkan kepada engagement yang telah dilakukan itu, Jemaah Menteri berpandangan ada asas untuk Jemaah Menteri diberikan penjelasan lebih lanjut sebelum apa-apa keputusan nak mengubah, kalau nak mengubah apa yang diputuskan setakat ini di mana negara kita memilih model single wholesale network system. Model itu akan dilaksanakan menerusi pembentukan sebuah syarikat milik penuh kerajaan iaitu Digital Nasional Berhad untuk mengendalikan pembinaan prasarana 5G selain memberikan perkhidmatan 5G secara borong. Manakala syarikat telco pula berperanan untuk menjalankan perniagaan 5G secara runcit. Kepentingan warga emas, orang kurang upaya OKU dan pekerja kebajikan menjadi keutamaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menerusi bajet 2022. Dalam sesi penggulungan, menterinya Datuk Seri Rina Harun memaklumkan 71% iaitu 1.772 bilion daripada keseluruhan peruntukan mengurus berjumlah 2.5 bilion dikhususkan untuk bantuan kebajikan.
Pada 1.772 bilion, banyak disebutkan tadi ya berkaitan dengan warga emas. Bantuan warga emas adalah bantuan yang paling tinggi iaitu 607.2 juta, diikuti oleh allowance pekerja OKU iaitu sebanyak 434.5 juta dan diikuti oleh bantuan-bantuan lain yang telah disediakan. Menerusi belanjawan ini juga, kerajaan bertindak menaikkan pendapatan garis kemiskinan yang melibatkan kenaikan RM200 juta. Bagi mempertingkat program khidmat bantu di rumah khusus untuk OKU dan warga emas, peruntukan sebanyak RM17.8 juta disediakan tahun depan. Kenaikan ini bagi menampung kos sagu hati kepada sukarelawan khidmat bantu di rumah daripada RM150 kepada RM400 sebulan dengan syarat-syarat tertentu. Dua rang undang-undang RUU Perbekalan 2022 peringkat jawatankuasa diluluskan dan ia melibatkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM serta Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Kelulusan itu melibatkan peruntukan RM888,362,300, B47 Anggaran Perbelanjaan Mengurus serta P47 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2022 bagi KKMM. Turut diluluskan peruntukan RM2,506,876,600 bagi B48 Anggaran Perbelanjaan Mengurus serta P48 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2022 bagi KPWKM. Terdahulu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa serta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun menggulung perbahasan bagi kementerian masing-masing. Sidang Dewan Negara Sebulat Suara meluluskan usul bagi mengungkai 7 ordinan darurat selepas dibentangkan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Mas Ermiyanti Samsudin dan dibahaskan 6 ahli Dewan Negara. Ia meliputi Ordinan Darurat Kurungan Kuasa-Kuasa Perlu 2021, Ordinan Darurat Kurungan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Kurungan Pindaan 2021, Ordinan Darurat Kurungan Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerjaan Kurungan Pindaan 2021 dan Ordinan Darurat Kurungan Kuasa-Kuasa Perlu Kurungan Nombor 2 2021. Selain itu, ia turut meliputi Ordinan Darurat Kurungan Kuasa-Kuasa Perlu Kurungan Pindaan 2021, Ordinan Darurat Kurungan Kehadiran Wajib Pesalah-pesalah Kurungan Pindaan 2021 dan Ordinan Darurat Kurungan Kumpulan Wang Amanah Negara Kurungan Pindaan 2021. Kriteria yang diguna pakai oleh kerajaan bagi mengisytiharkan darurat. Keputusan kerajaan mengisytiharkan darurat adalah apabila terdapat perkara-perkara yang boleh mengancam keselamatan negara termasuk ekonomi, kesihatan dan ketenteraman awam sebagaimana yang termaktub di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Untuk makluman ahli yang berhormat semua, tindakan kerajaan memasyurkan proklamasi darurat adalah tindakan proaktif dan pilihan yang terbaik telah diambil oleh kerajaan bagi memastikan perkara tersebut tidak menjadi lebih teruk. Ia juga pada pandangan kerajaan merupakan tindakan yang paling munasabah dan wajar bagi membantu rakyat yang terjejas teruk disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Kerajaan akan memastikan pengungkaian ke-77 ordinan itu tidak menjejaskan pengawalan ancaman pandemik COVID-19 demi kesejahteraan rakyat, keselamatan dan ketenteraman awam serta pemulihan ekonomi negara. Selain itu, beliau turut membentangkan rang undang-undang Ordinan Peguam Bela Kurungan Sabah Kurungan Pindaan 2021 bagi bacaan kali kedua. Dewan Negara kemudian meluluskan rang undang-undang itu tanpa pindaan dengan suara majoriti. Sidang Dewan Negara juga diberi maklum skop penggunaan berita tidak benar dalam ordinan darurat hanya melibatkan maklumat berkaitan COVID-19 atau proklamasi darurat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata berita tidak benar mengikut ordinan darurat Kurungan Kuasa-Kuasa Perlu Nombor 2 2021 merangkumi apa-apa berita, maklumat, data dan laporan yang keseluruhan atau sebahagiannya
dunia palsu berhubung COVID-19 atau proklamasi darurat. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM akan sentiasa memastikan penyampaian serta hebahan maklumat-maklumat penting disebar luas bagi memastikan kes-kes penyebaran berita tidak benar terus berkurangan. Promosi dan publiciti kesedaran mengenai berita tidak benar juga akan terus dilaksanakan melalui pesanan hikmat awam, kapsul hebahan radio, program bual bicara, infografik dan tagline. Hashtag pastikan sahih, hashtag tidak pasti jangan kongsi secara berterusan. Rakyat Malaysia perlu juga sentiasa peka untuk sentiasa menyemak kesahihan fakta atau berita sebelum berkongsi. Berita yang diterima melalui portal sebenarnya.my. Sejak audinan itu dikuatkuasakan bermula 12 Mac hingga 6 Disember lepas, 30 kertas siasatan telah dibuka. Angka itu adalah 88% lebih rendah berbanding jumlah kertas siasatan yang dibuka di bawah Kanun Keseksaan dan Akta Komunikasi Multimedia AKM 1998 iaitu sebanyak 270 kes. Kementerian Sumber Manusia sentiasa mengambil inisiatif dalam mengatasi masalah pengangguran serta kejatuhan kadar gaji permulaan graduan. Timbalan Menteri Datuk Awang Hashim ketika memaklumkan kepengetahuan Dewan menyatakan selain portal kerja masa depan yang telah dibangunkan Perkeso, kementerian juga turut membangunkan portal bekerja untuk pekerja. Inisiatif yang dibangunkan kementerian selepas mengambil kira situasi antara pekerja dan majikan ketika berdepan tempoh pandemik COVID-19. Dengan kita membangunkan portal mencari kerja masa depan ini, kita telah berjaya telah mengisi peluang pekerjaan lebih daripada 400,000 lebih daripada 1.2 juta yang sedang mencari pekerjaan. Proses transformasi Parlimen Malaysia dengan objektif utama untuk memastikan konsep pengasingan kuasa antara legislatif, eksekutif dan kehakiman perlu disegerakan. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatin berkata proses itu yang telah dipersetujui Dewan Rakyat dan Dewan Negara merangkumi pindaan dan pemerkasaan Akta Majlis Parlimen Kurungan Keistimewaan dan Kuasa 1952 mengembalikan semula Akta Perkhidmatan Parlimen 1963, pembentukan Kod Etika Ahli Parlimen serta pindaan ke atas beberapa peraturan mesyuarat. Selaras dengan pembentukan 3 jawatankuasa pilihan khas Dewan Negara, Tan Sri Dr. Rais telah menggariskan 20 bidang tugas untuk dijadikan panduan oleh ahli Dewan Negara dan jumlah itu akan ditambah dari semasa ke semasa. 3 jawatankuasa pilihan khas itu ialah jawatankuasa pilihan khas kesejahteraan rakyat, jawatankuasa pilihan khas sosio-budaya, komunikasi dan pendidikan serta jawatankuasa pilihan khas takbir urus integriti dan anti rasuah. Sebagai anggota legislatif tertinggi, setiap daripada ahli yang berhormat Dewan Negara perlu merubah sikap dan imej masing-masing agar persepsi yang kurang enak yang sebelum ini dikaitkan dengan Dewan ini dapat dibersihkan dengan penglibatan lebih aktif para senator dalam melaksanakan bidang-bidang tugas tersebut. Antara bidang tugas itu adalah kesungguhan membantu rakyat serta berusaha gigih dalam bidang kepakaran masing-masing. Beliau meminta setiap ahli Dewan Negara dilibatkan dalam proses pembangunan daerah, negeri dan negara. Beliau berkata demikian dalam pemasyuran pada permulaan sidang Dewan Negara. Terdahulu, Tan Sri Dr. Rais mengajak ahli Dewan Negara bertafakur untuk mengenang pemergian Senator Datuk Guan Di Koh yang meninggal dunia pada 26 Oktober lepas dan mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang.
Ayo sertai kami di 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia. Kunjungi bos pelbagai kementerian dan agensi, Carnival Kerjaya dan jom masuk IPT Keluarga Malaysia. Kaunter diskaun pembayaran saman, e-games, cabutan bertuah dan pelbagai lagi aktiviti menarik menanti anda. 9 hingga 12 Disember dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Bertempat di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Zahirkan impian aspirasi Keluarga Malaysia. Jumpa anda di sana. Atasi gejala long COVID, pesakit discharge diberi janji temu rawatan susulan. Sehingga Oktober lepas, 16,914 bekas pesakit COVID-19 telah diberi janji temu. Dan selain itu, Kementerian Kesihatan juga telah menggariskan strategi kesiapsiagaan kelengkapan logistik dan tenaga kerja di semua fasiliti kesihatan bagi memberikan akses perubatan mencukupi kepada semua bekas pesakit COVID-19. Berdasarkan pemantauan kata pesakit, terdapat 5 gejala utama yang dihadapi. Pertama, kelesuan 78.9%, kedua, sesak nafas 52.9%, ketiga, batuk 18%, kesukaran tidur 14.5% dan keresahan 10.4%. KKM akan terus memantau dan memberi rawatan kepada pesakit long COVID yang mempunyai indikasi berdasarkan garis panduan pengurusan COVID-19 post COVID-19 Management Protocol dan memastikan akses perubatan yang mencukupi kepada golongan ini. Bagi pesakit yang turut mempunyai penyakit kronik lain, disaran meneruskan rawatan susulan di fasiliti kesihatan mengikut jadual janji temu seperti biasa. Datuk Dr. Nur Azmi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Sauni. Dalam perkembangan lain, Malaysia menyasarkan nisbah doktor kepada penduduk 1,400 menjelang 2025. Jelas Datuk Dr. Nur Azmi, ia adalah sasaran negara yang termaktub dalam rancangan Malaysia ke-12. RM ke-12, sasaran nisbah kepada penduduk bersamaan dengan 400 pada tahun 2025. Berbanding bersamaan dengan 450 dalam rancangan Malaysia ke-11. Dan nisbah 2020 adalah 1 bersama dengan 441 dan anggaran 2000 pada tahun 2022 ialah nisbah 1 bersama dengan 425. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kulai Teo Ni Chin yang membangkitkan persoalan nisbah doktor kepada penduduk di Malaysia dan matlamat Kementerian Kesihatan menjelang 2022 dan 2025. Sehingga 30 September lepas, 154 projek dengan 97,196 unit rumah projek perumahan rakyat PPR telah siap dibina oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Daripada jumlah itu, 54 projek adalah rumah bawah manakala 100 projek pula merupakan rumah pangsapuri. Daripada 100 projek PPR rumah pangsapuri tersebut, sebanyak 8 PPR diurus dan diselenggarakan oleh KPKT. Sebanyak 92 PPR rumah pangsapuri pula adalah di bawah pengurusan kerajaan negeri melalui SUK Perumahan Negeri atau lembaga perumahan negeri masing-masing. PPR yang diuruskan oleh KPKT diselenggarakan mengikut tata cara pengurusan aset tak alih bagi bangunan-bangunan kerajaan mengikut Pergelian Bilangan 2 tahun 2012. KPKT melalui Jabatan Perumahan Negara bertanggungjawab membuat pemantauan bagi memastikan pengurusan dan kerja-kerja pembaikan PPR dilaksana secara teratur dan berjadual. Kementerian juga menyediakan peruntukan melalui Tabung Penyelenggaraan Perumahan Malaysia bagi membantu penghuni-penghuni perumahan berserata kos rendah dan kos sederhana rendah swasta untuk membaik pulih dan menyelenggara harta bersama. Datuk Seri Dr. Ismail menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Johor Bahru, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
Kerajaan telah mewajibkan pekerja industri GIG secara mandatori mendaftar dan mencarum dengan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri berkuat kuasa 1 Oktober. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Awang Hashim, ia sebagai salah satu pelan memastikan pekerja kategori berkenaan mempunyai pelindungan keselamatan sosial. Tegas Dato' Awang, mereka mempunyai golongan yang berisiko tinggi mengalami kemalangan semasa bertugas. Langkah ini memperlihatkan keprihatinan kerajaan terhadap ekonomi gig yang banyak membantu negara mengekalkan rantaian ekonomi di saat pandemik COVID-19 ini. Berdasarkan pada maklumat ini, OBS, orang bekerja sendiri, aktif sehingga 3 Disember 2021 dalam sektor penghantaran barangan dan makanan adalah seramai 210,516 orang yang telah mendapat manfaat daripada daftar ini, daripada sistem perkeso yang telah dilancarkan ini. Dan daripada jumlah tersebut, yang mewakili orang bekerja sendiri yang paling ramai mendaftar dalam program perkeso ini seramai 348,663 orang pencarum cara aktif yang bekerja. Dalam perkembangan sama, dasar dan undang-undang bersesuaian akan dicadangkan setelah Kementerian Sumber Manusia mendapatkan maklumat menyeluruh keperluan pekerjaan GIG. Melalui Rancangan Malaysia ke-12, kerajaan telah menetapkan jaminan untuk menyokong pembangunan ekonomi GIG sekaligus boleh dimanfaatkan rakyat sepenuhnya. Semenjak pelancaran My Future Jobs pada tahun 2020 hingga 12 November lepas, 1.25 juta pencari pekerja telah didaftarkan di bawah portal tersebut. Daripada jumlah itu, 414,339 orang pencari kerja telah berjaya mendapatkan pekerjaan. My Future Jobs adalah portal pekerjaan nasional yang diperkenalkan untuk membantu majikan dan pencari kerja mendapatkan pekerjaan. Pada 18 Disember 2019, Kabinet telah meluluhkan sistem insurans pekerjaan ataupun SIP yang dijalankan oleh Perkeso bagi melaksanakan peranan perkhidmatan pekerjaan awam untuk semua tenaga kerja yang menggantikan Jobs Malaysia. Kerajaan pada 15 Jun 2020 melalui inisiatif penjana My Future Job mempunyai mandat untuk menjadi satu portal padanan pekerjaan nasional yang bertindak sebagai platform pasaran buruh aktif. Portal tersebut boleh dilayari secara percuma oleh orang awam dan majikan berdaftar. Jawapan merujuk persoalan Ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad. Jumlah masyarakat orang asli yang bekerja di sektor awam dan swasta semakin meningkat dari 2020 ke tahun ini. Bagi sektor awam, seramai 3,281 masyarakat orang asli bekerja pada tahun 2021 berbanding tahun sebelumnya, iaitu 1,416 orang. Manakala sektor swasta pula seramai 1,555 masyarakat orang asli bekerja pada tahun 2021 berbanding hanya 722 orang pada 2020. Berdasarkan kepada maklumat kerjaya di kalangan masyarakat orang asli dari tahun 2010 hingga 2021 terbagi kepada sektor awam dan swasta. Dalam sektor awam pada tahun 2010 seramai 1,416 orang, manakala tahun 2021 seramai 3,281 orang. Ini telah menunjukkan peningkatan sektor awam sebanyak 56.8%. Bagi sektor swasta pula pada tahun 2010 seramai 722 orang dan bagi tahun 2021 seramai 1,555 orang. Ini pula telah menunjukkan peningkatan 53%. Kementerian Pembangunan Luar Bandar melalui Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA telah merangka pelbagai program dan inisiatif bagi melahirkan lebih ramai golongan profesional dalam kalangan masyarakat orang asli. Antaranya, masyarakat orang asli diberi pendedahan dalam menceburi bidang kemahiran dan kerjaya melalui program penjana Perkeso iaitu My Future Job. Pertanyaan dikemukakan Ahli Parlimen Cameron Highlands Ramli Muhammad Noor.
Jalinan hubungan dua hala Kuala Lumpur, Jakarta menerusi ruang kerjasama baharu mampu merancakkan kembali ekonomi domestik, khususnya sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas sejak penularan pandemik COVID-19. Jelas Menteri Luar Negeri Datuk Saifuddin Abdullah, langkah tersebut memberi nafas baru kepada pekerja sektor tersebut. Dari segi PKS, ia ada kaitan secara langsung kerana apabila kita membuka sempadan dan membenarkan pelawat-pelawat, ini termasuk pelawat-pelawat bagi tujuan perniagaan dan perdagangan. Sebagai contoh, ramai PKS kita yang membuat tempahan pakaian di Bandung sebagai contoh. Dan ini semua, dan juga tukang-tukang masak dan sebagainya. Jadi ini pada saya, Tuan Yang di-Pertua akan menggalakkan kembali kerancakan sektor PKS bagi usahawan Malaysia yang selama ini memang ada keterlibatan mereka yang ada berkait dengan teman-teman perniagaan mereka dari seberang. Pemindahan Ibu Kota Indonesia baharu dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga dijangka bakal memberi manfaat kepada ekonomi negara, terutamanya buat masyarakat sekitar Sabah dan Sarawak. Beliau menjawab pertanyaan Senator Muhammad Zahid Mat Arif. Walaupun hala 7 Perjanjian Pertahanan 5 negara FPDA dan Pakatan Strategik Ketenteraan Baharu Australia, United Kingdom, Amerika Syarikat AUKUS berbeza, namun kedua-duanya menjadi instrumen penting ke arah memperkukuh pertahanan negara menerusi kerjasama serantau. Jelas Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz, komitmen tersebut bukan sahaja memberi sumbangan signifikan kepada profesionalisme ketenteraan, malah mampu meningkatkan kesiapsiagaan negara berdepan situasi geopolitik berbeza. Penubuhan AUKUS dan FPDA ini mempunyai objektif, matlamat serta hala tuju yang berbeza. Walaupun Australia dan United Kingdom turut menganggotai AUKUS, mereka telah memberi komitmen yang tinggi terhadap FPDA dan ini telah dizahirkan melalui deklarasi bersama yang ditandatangani oleh kesemua Menteri Pertahanan FPDA pada 21 Oktober 2021. Ia juga merupakan simbolik persetujuan ke atas hala tuju strategik dan aktiviti FPDA untuk tempoh 10 tahun akan datang, iaitu bermula 2022 hingga 2031. Malaysia melihat FPDA masih relevan sebagai salah satu instrumen diplomasi pertahanan dalam suasana perubahan geopolitik semasa. Kerjasama ini mampu memberi sumbangan yang signifikan bukan sahaja kepada kapasiti, profesionalisme, keupayaan dan tahap kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia, malahan kestabilan di rantau ini. Tambahnya, kerjasama juga bertujuan bagi meningkatkan keselamatan cyber secara eksersis. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Paul Igai. Baik, sekian laporan sidang Parlimen. Keluarga Malaysia terus amalkan kawalan kendiri dan patuhi SOP. Dan yang sahih di berita RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.